A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita bersiaran secara dalam talian dalam program Takmir Jais dan Jakim untuk menggantikan kuliah Maghrib bersemuka di Masjid Kampung Sungai Terap, Kuala Selangor, dalam keadaan PKP sekarang ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, kita masih lagi dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan hidayah dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan berbagai-bagai nikmat. Oleh yang demikian, kita jagalah nikmat itu, semoga kita kekal berada di lingkungan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, agama kita. Dan begitu juga semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita andainya kita berusaha sedaya mungkin untuk mengelak daripada lebih berjangkitnya wabak yang sedang melanda negara kita dan juga dunia pada umumnya, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah ataupun melaksanakan langkah-langkah pencegahan dalam SOP yang telah digariskan oleh pihak JAIS dan juga pihak kerajaan Malaysia. Semoga kita sama-sama berusaha di sisi Allah SWT. Dengan izin Allah SWT kita dapat mengekang wabak penyakit ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, kita sambung lagi kuliah kita, iaitu bab munakahat, bab talak. Dan pada malam ini kita masuk kepada perkara jenis-jenis talak. Pada pertemuan yang lalu kita bincang tentang pengertian talak dan hikmahnya. Pada malam ini kita bincang pula dengan jenis talak. Talak terbagi kepada 3 jenis berdasarkan kepada pelbagai keadaan. Iaitu yang pertama, talak jelas ataupun tidak jelas lafaz talak ada. Yang kedua, keadaan isteri sama ada yang suci dari haid dan isteri yang masih kecil atau yang telah dewasa. Yang ketiga, talak yang berganti dengan harta dan tanpa berganti. Kita mulai dengan yang pertama, iaitu lafaz yang jelas dan yang tidak jelas. Lafaz ataupun kalimah
yang digunakan yang menunjukkan maksud talak secara jelas dan tidak dapat diandaikan kepada maksud lain dinamakan lafaz nyata, iaitu lafaz sharih. Sementara lafaz yang tidak menunjukkan maksud talak secara jelas boleh diandaikan dengan maksud yang lain selain talak, ia dinamakan lafaz kiasan ataupun kinayah. Talak yang nyata menggunakan lafaz yang tidak membawa makna lain kecuali talak. Terdapat 3 jenis lafaz yang digunakan, iaitu talak ataupun sarah, iaitu lepas, ataupun faraq, iaitu fisah. Dan kata terbitan daripada kalimah ini seperti engkau diceraikan, atau engkau dilepaskan, atau aku menceraikanmu, atau aku berpisah daripadamu, atau aku lepaskan engkau. Jadi semua lafaz contoh-contoh tadi itu, contoh lafaz tadi itu adalah lafaz yang nyata, yang sharih, yang menunjukkan makna kerana ia banyak dikatakan dalam hukum syarak serta diulangi dalam Al-Quran untuk menunjukkan maksud perceraian. Hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk menyatakan bahawasanya kalimah talak itu dalam surah At-Talaq ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatallaquhunna liiddatihinna. Di sana ada perkataan talak. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maknanya itu ada perkataan talak, iaitu perkataan cerai. Itu maknanya di sini ayat ini menunjukkan kalimah ini adalah kalimah yang jelas, yang sharih, yang menunjukkan berlakunya talak. Maksud talak, maksud cerai. Tidak ada maksud yang lain. Kemudian perkataan sarah. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-28. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ini usarrihkunna, maknanya cerai juga, perkataan cerai juga. Ini sarah, perkataan sarah ini cerai, dia jelas maksudnya cerai. Kemudian satu lagi ialah firman Allah SWT, au farikuhunna bima'ruf. Perkataan faraka, farikuhunna bil ma'ruf, aku lepaskan mereka dengan cara yang baik. Ini adalah surah At-Talaq ayat yang kedua. Ini ada 3 perkataan yang menunjukkan kepada lafaz talak, lafaz cerai, lafaz lepas, menunjukkan ia lafaz cerai. Kemudian lafaz yang nyata juga termasuk terjemahan lafaz talak dalam bahasa lain selain daripada bahasa Arab, berdasarkan penggunaannya yang lumrah dalam masyarakat sebagaimana lafaz talak yang biasa digunakan oleh orang Arab. Jadi lafaz-lafaz ini, tuan-tuan, para pendengar sekalian, sama ada dia menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa tempatan. Kalau maksud dia cerai, itu memang dah berlaku talak, itu ada maksudnya talak. Walaupun dia menggunakan bahasa tempatan, bukan bahasa Arab. Jadi yang keduanya ialah lafaz talak kiasan. Tadi lafaz talak sharih yang menggunakan lafaz talak ataupun lafaz cerai. Lafaz talak kiasan ini, iaitu kinayah, adalah semua lafaz yang membawa maksud talak
dan maksud yang lain. Jadi kalimah ini, perkataan ini kadang-kadang membawa maksud cerai, kadang-kadang tidak membawa maksud cerai, membawa maksud yang lain. Ini kalau suami menyebut perkara ini, dia perlu kepada niat cerai ataupun niat sebaliknya. Banyak lafaz talak secara kiasan. Ini antaranya sahajalah. Yang pertama, engkau tiada apa-apa lagi denganku. Ini perlu dengan niat. Kedua, engkau berasingan daripadaku. Yang ketiga, engkau terputus hubungan denganku. Yang keempat, kembalilah kepada keluargamu. Yang kelima, pergilah ke mana engkau mahu. Yang keenam, pergi jauh daripadaku. Yang ketujuh, berasinglah daripadaku. Yang kedelapan, aku biarkan engkau dengan caramu. Yang kesembilan, engkau haram bagiku. Ini adalah contoh lafaz kinayah, lafaz kiasan. Perkataan ini kadang-kadang membawa kepada cerai, talak. Kadang-kadang membawa kepada lain daripada perceraian. Itu bergantung kepada niat orang yang mengucapkan, suami yang mengucapkan tadi. Kalau dia niatkan sebagai talak, maka dia jatuh talak. Kalau dia niatkan dengan maksud perkataan itu, maka dia tidak jatuh talak. Dia begitu. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Anna bnatal Jawni lamma udkhilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha laqad uzti bi azim al-haqi bi ahliki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, anak perempuan Al-Jawan berkata ketika dia dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mendekatinya, aku berlindung dengan Allah daripadamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau berlindung dengan Yang Maha Agung, maka kembalilah engkau kepada keluargamu. Ini maksud, kembalilah engkau kepada keluargamu. Maknanya itu kalau dia niatkan talak, maka dia akan jadi talak. Dan kalau dia niatkan baliklah kepada rumah, kepada keluargamu, maka baliklah, gitu saja. Kemudian hukum lafaz yang nyata dan lafaz kiasan. Pertama, perceraian dengan lafaz yang nyata menyebabkan jatuh talak, sama ada berniat talak ataupun tidak. Hal ini adalah kerana lafaz yang nyata dan maksud yang muktamad menunjukkan talak, tidak perlu kepada niat ketika melafazkannya. Ini jelas tuan-tuan ya. Kalau seorang suami melafazkan perkataan talak ataupun cerai, maka berlakulah apa yang dilafazkan, tidak perlu kepada niat. Kemudian yang kedua, lafaz talak secara kiasan, walaupun selalu digunakan untuk maksud talak seperti engkau haram atasku, tidak menyebabkan jatuh talak secara automatik, melainkan apabila suami bermaksud menceraikannya. Ini dengan niat. Jika suami bermaksud yang lain selain daripada talak atau bermaksud apa-apa pun, maka tidak jatuh talak. Ini biasalah tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bergurau dan sebagainya, kadang seorang suami bergurau dengan isterinya perkataan-perkataan yang seumpama ini. Maka rujuklah kepada pihak mahkamah untuk menentukan sama ada jatuh talak ataupun tidak. Itu adalah yang terbaik. Kemudian hal ini berdasarkan hadis daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu mengasingkan diri daripada isterimu. Lalu Ka'ab bertanya, adakah aku perlu menceraikannya atau bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah kamu berasingan daripadanya
dan jangan sesekali mendekatinya. Hal yang sama diutuskan kepada 2 orang sahabatnya, sama seperti itu. Lalu aku memberitahu isteriku, kembalilah kamu kepada keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian. Jenis talak ini, talak yang soreh dan juga talak yang kinayah. Jadi jangan bermain-main dengan talak ini, kerana talak ini adalah perkara yang mudah terjadi walaupun dia bermain-main, ya, main drama, suami isteri main drama, berlakon dan sebagainya, berlakon bercerai, maka dia akan menjadi perceraian yang benar. Kalau cerai itu hanya 1 dengan 2 talak, itu boleh dirujuk balik. Tapi kalau sampai ke 3 talak, talak yang ketiga, maka itu lain ceritanya. InsyaAllah kita akan cerita pada masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, kena berhati-hatilah dengan bahasa dan juga perkataan. Walaupun marah macam mana sekalipun seorang suami kepada isterinya, jangan main-main dengan talak ini, kerana ia boleh benar-benar berlaku dan boleh membawa kepada bencana rumah tangga. Jadi kalau seseorang itu yang ada ilmu, kalau was-was dia akan merujuk kepada pakar-pakar tertentu, mahkamah syariah dan sebagainya. Jadi kalaulah si suami dan isteri itu pendamkan begitu saja, sedangkan talak itu dah berlaku, tidak ada ucapan rujuk dan sebagainya, maka jadilah ia hubungan itu sebagai hubungan yang bukan suami isteri. Jadi berhati-hatilah supaya kita ni boleh jaga keluarga kita, boleh jaga akidah kita, boleh jaga akhlak kita, boleh jaga syariah kita dalam kehidupan kita seharian, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang boleh memudaratkan kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Jika ada berlaku salah silap dan penerangan saya tadi, maka saya mohon keampunan kepada Allah SWT dan kemaafan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Patuhilah SOP, semoga kita dapat mengekang wabak penyakit COVID-19 ini, dan kita akan dapat hidup bahagia di dunia ini dan dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa keberatan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.